إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, apa khabar semua, sihat? Sihat, alhamdulillah. Dah makan Dah. Bagus. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar satu subjek iaitu subjek tauhid pada hari ini. Tauhid dengan kata lain dengan kata lain, nama subjek lain iaitu akidah. Sama je. Tauhid akidah tu sama. Okey, jadi pelajaran kita yang kali ini adalah pelajaran kita pada hari ini ada kaitan dengan pelajaran pertama yang kita belajar pada minggu yang lalu. Jadi kalau dalam kehidupan kita keseharian kita, kalau kita lepas solat tak buat satu orang kata menadah tangan minta kepada Allah, itu dipanggil orang yang sombong lah. Tapi ada yang situasi yang lain, orang tu dia miskin, orang susah, dia rasa hidup dia kesempitan, kemudian dia solat lewat tu, kemudian lepas setiap kali dia lepas solat, dia tanda tangan, dia minta pada Allah, ya Allah, Tuhanku, ya Allah, tolonglah bantu aku, ya Allah. Berdoakan, dia meminta kepada Allah sesuatu yang dia rasa diuji. Jadi mengenai kisah tadi, yang mana kisah yang Ustaz pasangkan tadi, yang Ustaz cakap ni tadi, apa kaitan dengan qada dengan qadar? Siapa tahu apa dia? Cerita tadi yang situasi pertama menunjukkan orang ni solat 5 waktu sehari semalam, tetapi setiap kali dia solat, dia tak menadah tangan, tak ada tanda tangan pun. Misalnya Assalamualaikum belah. Dia tak menadah tangan, tak minta apa yang dia nak. Sedangkan Allah suka kalau hamba-Nya meminta-minta kepada Allah. Jadi sebaliknya, situasi yang sebaliknya, yang situasi kedua, gambarannya lebih kepada orang yang susah, miskin, hidupnya kesempitan, hidupnya susah, tetapi solat dia setiap kali dia habis solat, dia menadah tangan dan meminta kepada Allah supaya apa yang orang tu dapat, dia sangat bersyukur pada Allah SWT. Masih beribadah kepada Allah. Jadi apakah kaitan tajuk lepas dengan tajuk kita pada hari ini? Siapa tahu? Kodok dan koda. Betul? Koda betul. Tapi tak tepat lagi. Sebab orang koda dah cerita dah minggu lepas. Hubungan kodok dan koda. Siapa cakap tu? Haras. Okey, betul. Tajuk kita pada hari ini, murid semua, tolong fokus. Tajuk hari ini kita akan belajar pelajaran kedua iaitu hubungan doa dengan qada dan qadar. Ingat, kita memang faham apa yang dimaksudkan oleh qada dan qadar. Tetapi kita faham sekadar baca sahaja. Kita tak menghayati pun qada ni apa benda. Jadi tajuk qada dan qadar ni dah lepas dah. Dah tahu dah. Okay, Ustaz tanya balik semula kepada kamu. Apa yang kamu faham tentang qada? Bagilah contoh. Qada ni apa dia?
Ha. Siapa ingat lagi pelajaran pada minggu yang lalu? Berlaku kematian. Lagi? Lagi siapa nak jawab? Cuba. Memperoleh kekayaan. Okey, lagi. Lagi 2. Berlaku kesusahan. Okey, lagi 1. Kalau orang kahwin tu orang panggil apa? Berlaku jodoh pertemuan. Ya, betul. Itulah mengenai kodok. Kalau kodar pula apa dia? Bagi contoh je. Kodar ni lebih kepada apa? Pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Okey, itu kodar ni menunjukkan asbab sesuatu kenapa dia meninggal. Tak ada orang meninggal secara tiba-tiba tanpa penyakit. Tanpa sebab. Kodar ni mendatangkan sebab sahaja. Asbab dan musabab. Sebab tu dia berlaku kematian. Mati kerana demam berdarah. Okey, lagi? Kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaannya yang jujur. Itu atas sebab kerana seorang peniaga, sahabat Nabi berniaga, dengan jujur. Berlakulah kekayaan dekat sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Sebab dia berlaku jujur. Kalau orang tu tak jujur dalam perniagaan, secara tidak langsung akan lama kelamaan dia akan rugi. Tu asbab dan musabab. Kalau kata dia berniaga dengan jujur, dia kata harga nasi ayam cincang RM6, kita berhulur RM6. Sebab dia kata, peniaga tu kata harga nasi ayam cincang sebanyak RM6. Okey, dia pelanggan pun hulur RM6. Okey, betul. Maka sebaliknya, orang ni berniaga kata nasi ayam cincang RM6, nasi ayam RM6. Tapi bila mana orang dia nak bayar, maka peniaga tu sebut kata nasi ayam cincang sebenarnya harga RM8. Kemudian pelanggan pun pelik. Tadi kata RM6. Kenapa RM8? Oh, saya tersalah bagi tahu. Oh, yelah. RM8 dah. Saya ingat RM6. Yalah, tak apalah. Ada lagi satu situasi. Orang ni jual buah. Buah mata kucing. Buah mangga. Buah anggur. Tapi kalau kita lihat dalam situasi tersebut, dua orang peniaga tersebut yang ingin berlaku jujur, yang seorang tersebut toke, owner perniagaan buah tersebut tak jujur, nipu, bohong. Macam mana dia buat dengan pelanggan? Dia kira sekilo RM10. Bila mana dia minta buah mata kucing sekilo, bila mana dekat sini orang peniaga yang tidak jujur ni, yang owner ni pemilik jual buah dekat tepi jalan tu. Dia ambil buah mata kucing, dia letak dekat penimbang, dia letak ranting kat situ. Jadi banyak mana dalam sekilo tu tak dipenuhi dengan buahnya. Tapi yang diletaknya apa? Ranting. Jadi kat situ dah berlaku jujur ke tak jujur? Tak jujur. Ya, tak jujur. Jadi itu sebab musabab. Orang meninggal sebab demam darah, orang rugi sebab dia tak jujur, orang kaya sebab dia jujur. Adil tak? Adil tak Allah Ta'ala? Adil. Adil. Okey, lagi 2. Apa dia, Aras? Disebabkan seorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Okey, ini lagi satu. Ustaz bagi contoh senang. Sekarang kelas online kan? Kan? Sekarang bila dapat terima kerja, pekerja online kan? Betul tak? Okey, sekarang ni Ustaz bagi tahu. Dekat mana awak berada,
kalau awak tidak didaftar ke sekolah, nanti besok besar-besar nanti awak nak kerja, awak nak pakai sijil apa? Betul, rezeki ada kat mana-mana. Tapi disebabkan kita tak beriman kepada qadar, kita tak percaya dengan qadar, tak payahlah belajar. Alah, sijil je pun. Aku boleh kerja lah dekat ni, dekat apa, kedai RM2, tak payah pakai sijil pun. Aku tak sekolah. Okay, sekarang ni, Ustaz bagi tahu, Allah murka pada orang yang bercakap macam tu. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kekuatan, kudrat, bagi mata, bagi telinga, bagi mata, bagi hidung, bagi kaki untuk berjalan, bagi tangan untuk bekerja, untuk belajar, bagi mata untuk melihat Quran, untuk belajar mata pelajaran, untuk mencapai kejayaan, tetapi malah sebaliknya manusia seperti ini, murid semua, manusia seperti ini yang akan dapat balasan di akhir hayat hidup dia kesusahan, miskin. Siapa nak jadi miskin? Ada ke dalam kelas nak jadi miskin? Nak jadi miskin tak? Tak ada kan? Tak nak kan? Nak ke tak nak jadi miskin? Nak jadi miskin ke tak nak? Okay, siapa yang tak nak jadi miskin, nak hidup senang akan datang, pastikan diri kamu tu tekad nak belajar. Walaupun online kelas mata-mata sekalipun, peperiksaan besar tetap berjalan. Tak pun tidak lain, ada cara lain. Ada jalan inisiatif lain, jalan-jalan lain untuk bagi awak pergi kepada peringkat seterusnya. Masuk ke tingkatan 1, pakai result apa, result akhir tahun ke, percubaan IPSR ke. Pastikan kehidupan kita ni biar berkualiti. Jangan orang kenakan kita. Faham? Faham. Sebab kalau kamu tak jangan cakap ustaz, nanti kamu akan jadi macam contoh yang ketiga dalam beriman pada qadar tu, pada part qadar akan menjadi orang yang ketiga tu. Okey, contoh yang keempat apa dia? Pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Okey. Okey, okey, mengenai jodoh ni Ustaz bagi tahu kepada kamu semua besar besok, tak payahlah sibuk nak mencari. Biarkanlah, tak apa. Asalkan kita ada kerja, kita teruskan hidup kita, tolong mak ayah, berbakti balik mak ayah. Pasal jodoh ni tak apa. Biar Allah tentukan, biar Allah tentukan. Allah memang dah tentukan jodoh kita sejak azali lagi, tapi kita tak tahu siapa tu. Wallahu alam. Ini semua Allah Ta'ala punya kuasa. Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi, yang dimaksudkan daripada bertemu jodoh di usia muda kerana orang itu mengusaha mencari pasangan hidup dan pada waktu yang sesuai, pada umur yang sesuai. Pada umur yang sesuai kerana apa? Kerana nak menjaga mak ayah, kerana nak besarkan hubungan silaturahim. Ya, kenapa tu? Saya nak pergi atas sekejap. Pergi. Nak hubungan silaturahim, nak besarkan, bukan besarkan, nak luaskan kaum kerabat, nak luaskan keturunan. Bukan kaum kerabat sebidang nak luaskan keturunan. Tu yang dimasukkan daripada qadar tadi. Qadar ni lebih kepada asbab musabab usaha seseorang. Ataupun dimalas. Tapi qadar ni benda yang Allah Ta'ala dah uruskan. Jangan risau. Jodoh pun dah tentu, kaya dah tentu, miskin dah tentu. Apa lagi? Jodoh dah tentu, miskin dah tentu, kaya dah tentu, lagi apa? Lupa Ustaz, lagi satu. Mati pun dah tentu. Jadi semua tu ditentukan oleh Allah. Qadar ni kita yang merancang, Allah yang tentukan. Faham? Faham dah? Okey. Tanpa mendengarkan bahasa, kita terus pada kita punya subjek tajuk kita untuk yang kali ni dalam unit 1 ni kita akan tahu apa yang dimaksudkan dengan pengertian doa. Okey, Batrisha boleh baca doa, pengertian doa tu? Boleh.
Doa ialah permohonan atau permintaan sesuatu yang baik kepada Yang Maha Pemurah dengan menggunakan bahasa yang diperbolehkan dengan cara beradab. Okey, terima kasih kepada Batrisha telah membaca. Okey. Doa ialah permohonan atau permintaan sesuatu yang baik kepada Allah yang Maha Pemurah dengan menggunakan bahasa yang diperbolehkan dengan cara beradab. Okey, Ustaz bagi situasi. Dah 2 situasi. Situasi pertama. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Tolonglah aku ni dah susah. Duit tak ada. Nak makan pun makan pasir je, ya Allah. Ya Allah, tolonglah. Aku nak kaya, nak duit banyak. Boleh beli kereta besar, rumah besar. Aku boleh tolong orang. Bolehlah, ya Allah. Bolehlah. Okey, situasi pertama tadi. Situasi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, selesai. Itu situasi kedua. Situasi ketiga. Okey, biasanya 2 kan? Tak tambah lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ampunilah dosa ampunilah dosa. Ampunilah dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guruku, ya Allah. Ampunilah dosa adik-adikku, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, ampunilah dosa kepada rakan-rakanku, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, ampunilah dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah. Aku melemah, ya Allah. Aku tak pandai, ya Allah. Aku sakit, ya Allah. Aku tak kuat, ya Allah. Aku tak pandai, ya Allah. Tunjukilah jalan lurus, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah. Pemudahkanlah urusanku, ya Allah. Pemudahkanlah urusan kerja-kerja aku di dunia, ya Allah, serta di akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, itu situasi yang ketiga. Okey, dalam banyak-banyak situasi Situasi mana? tiga. Situasi tiga. Sabarlah, sabar. Belum masuk soalan lagi. Sabar, tunggu jap, tunggu. Ustaz belum keluar soalan lagi. Tunggu arah soalan. Sekarang soalan Ustaz berbentuk macam ni. Dalam banyak-banyak situasi mana yang kasar, lembut dan lemah lembut dengan dalam bahasa Arab. Tolong susun. Kasar memang satu. Situasi A, B, C atau D? A dengan B ke C? A. Ke situasi A? A, B, C. Ya, A. ABC ke 1, 2, 3 Ustaz? Okey, 1, 3, sorry. Situasi 1, kasar tadi. Yang tadi, ya Allah Tuhanku bagi aku kaya. Kedua, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lemah lembut dan bertutur Arab dalam doa. Yang ketiga adalah baca doa dalam Melayu tapi lembut. Okey, sekarang ni soalan Ustaz. Susunkan mana satu kasar, lembut dengan lemah lembut bertutur bahasa Arab. Kasar A. Kasar nombor Tu. satu. Kasar yang nombor 1, yang lembut Beratur bahasa Arab. nombor 3, yang Beratur bahasa Arab nombor nombor 2. Okey, Lemah lembut 3. okey, cuba masing-masing cek dekat sini. Jawab. Cuba masing-masing jawab kat chat. Saya nak tengok.
Yang tadi. Kasar bahasa Arab lemah lembut. Kisha Khairina, kau dah tepat. Lemah lembut tu cakap Melayu, doa Melayu. Nombor 1 kasar, 2 lemah lembut, 3 lembut. Okey, Ustaz hold dulu jawapan tu Batrisha. Ahmad Zikir Dasha kata kasar 1. Okey, betul. Bagilah jawapan habis. Buat macam Kisha Khairina ni. Kasar 1 apa, 2 apa, 3 apa. Janganlah tulis 1. Tulis 3 sekali. 1 apa, 1 apa, kasar ke, lembut ke, lemah lembut ke, mana 1. Buat T3, tulis T3 terus. Ustaz tak boleh ulang lagi dah. Ustaz dah bagi tahu dah tadi. Kasar, lembut, lemah lembut. Korang tepat. Syifa Amirah. Kasar. Izzy Irsyad. Ya Allah. Izzy Irsyad. Nak tulis lembut tu jangan tulis Melayu lembut. Orang ingat pondan. Tak apa. Ustaz bagi tahu tadi. Dia ada level. Kasar, lembut, lemah lembut. Lemah lembut tu tutup bahasa Arab. Dengar balik. Pertama, yang Ustaz kata mana satu kasar, situasi kasar. Yang kedua, Ustaz nak situasi lembut sahaja. Tak kata lemah lembut, belum lagi. Lepas tu, yang ketiga, lemah lembut. Okey, Ustaz cek balik. Okey, jawapan paling tepat. Tolong tengok di ruangan chat. Paling tepat ialah 1 kasar. Nombor 2 lemah lembut. Lemah lembut. Ketiga lembut. Jawapan yang diberi ni adalah daripada Nur Batrisha Amelia. Beri itu bukan kepada dia. Ya, dia betul Okay, nice one. Okay, sekarang ni Ustaz bagi tahu kenapa Ustaz bagi tahu lemah lembut tu nombor 2. Yang situasi kedua tadi tu. Sebab lemah lembut yang dikatakan oleh Ustaz tadi, yang lemah lembut dibaca tau. Dibaca daripada susunan daripada bersyukur pada Allah Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Lemah lembut lah tu. Pasal Allahumma ghafir lana. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan kedua ibu bapaku. Lemah lembut ni lagi senang kata, lemah lembut yang bahasa ngikut bahasa siapa? Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lah. Sebab Nabi kita orang Arab, dia cakap bahasa Arab kerana sebab Allah kekasih Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan bila sebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah tentunya di situ yang mana kekasih Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Ustaz setuju dengan jawapan Nur Batrisha Amelia kerana jawapan kedua tu lemah lembut bahasa Arab, bukan lembut Arab Yang ketiga tu baru baca doa lembut bagi orang yang tak boleh nak berbahasa Arab. Kalau orang tak di bahasa Arab boleh baca doa dalam bentuk Melayu pun tak ada masalah. Cuma dikatakan lembut lah. Jadi lemah lembut, kata doa yang paling afdal adalah doa dalam berbentuk bahasa Arab. Jadi bila bahasa Arab kita doa dalam bahasa Arab, lebih mudah untuk dikabulkan doa ni. Sebab itulah kalau kita tengok
kamu tengok kenapa mak ayah awak doa bahasa Arab. Imam masjid, surau semua bahasa Arab. Semua bahasa kerana lebih afdal, lebih baik. Dapat 2 sunat. Sunat berdoa, tanda tangan. Kedua sunat berdoa dalam bahasa Arab. Faham? Alhamdulillah. Yang pertama kasar, yang kedua lemah lembut dalam bahasa Arab. Kalau lemah lembut bermakna dia nak menghayati doa itu daripada bahasa Arab tersebut. Itu lemah lembut. Lembut daripada bacaan doa dalam bentuk bahasa kita. Okey, jadi seterusnya. Kalau tengok balik dekat buku teks awak, muka surat ni, muka surat 16 Buka buku teks surat 16. Dah Ustaz. Okey, kalau kita lihat perhati baca dan fikirkan. Ni lebih kepada peranan doa amat luas dan penting. Ya. Panas Okey. Siapa nak baca? Saya Abang Zikir Darwish. Abang Zikir Darwish. Okey, Ahmad Zikir Darwish. Okey, Haras nanti dulu. Haras rest dulu. Okey, Ahmad Zikir Darwish boleh baca yang pertama. Okey. Membantu kehidupan seseorang sama ada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Okey, seterusnya nombor 2 Adriana. Ya. Yep. Senyap Adriana. Adriana ada ke tu? Ya. Baca. Seseorang yang berdoa dengan rasa rendah diri akan mengagungkan kekuasaan Allah di samping meletakkan satu harapan agar doanya makbulkan. Okey, terima kasih kepada Adriana telah membacakan tadi. Okey, ada 2 Satu membantu. Dia kata peranan ni lebih kepada peranan ni orang kata tujuan kita lah berdoa. Peranan doa amat luas dan penting kerana apa? Ia membantu kehidupan seseorang sama ada kehidupan di dunia maupun akhirat. Tak kisahlah awak doa pasal kamu susah kat dunia ke, tapi jangan lupa akhirat. Sebab akhirat is kekal abadi, forever. Kekal abadi dekat sana je. Sebab dunia sementara akan hancur juga. Kita dah tak apa dekat sini. Okay, seterusnya seseorang yang berdoa dengan rasa rendah diri akan mengagungkan kekuasaan Allah di samping meletakkan satu harapan agar doa dia dimakbulkan. Ini tengok bergantung pada cara awak berdoa. Jadi awak berdoa dengan cara mana? Cara marah ke? Cara kasar ke? Ikut cara rendah diri. Sebab awak nak mohon contoh, awak mohon kat raja. Awak minta kat raja, minta kat sultan. Macam-macam, minta mohon bantuan, pertolongan. Macam tu awak minta kat sultan, macam tu awak minta lebih. Macam mana cara awak minta kat sultan, macam tu awak buat dekat Allah SWT. Minta apa minta lah. Minta mohon daripada Allah SWT. Allah SWT akan bantu. Tapi kebanyakan kita ni kan dalam hidup kita ni suka minta-minta kat manusia. Minta-minta. Sedangkan manusia minta pada Allah. Kenapa awak minta pada manusia? Jadi itu tidak baik. Jadi bila kita minta pada Allah, no need to minta pada manusia. Bagi contoh, awak meminta-minta lebih kepada, maksudnya awak tak usaha untuk solat, ibadah. Awak tak utamakan ibadah awak sebagai satu platform, satu tempat yang tempat itu adalah tempat memohon pertolongan, permintaan daripada Allah. Awak tahan awak tak solat, tahan awak tak solat, ibadah awak terumbang-ambing, awak sanggup minta kat orang lain. Nak duit.
Solat tah ke mana, doa pun tak ada. Takat tanda tangan nak duit. Yang penting hidup kita kena dipenuhi dengan rohani. Ingat Allah, baca Quran, sedekah. Sedekah adalah salah satu punci kekayaan untuk kita. Kalau tak dapatkan dunia, ke akhirat dah banyak. Okey, jadi faham ke ulasan ustaz tadi? Faham tak Faham. Okey. Faham, alhamdulillah. Okey, bagus. Okey, yang terakhir. Sebelum kita tamatkan kelas kita pada petang ni, kita fokus dengan dalam firman Allah SWT. Dalil Yang mana dalil menunjukkan bahawa kita kena berdoa dalam hubungan doa, qada dan qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa yang dimaksudkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum? Apa yang dimaksudkan? Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Nampak kat sini Allah lah kata, doalah kamu, suruh doa, kenapa tak doa? Habis solat kenapa berlari? Tak minta pada Allah. Ingat, satu hari besok kalau awak dah sakit, awak dah miskin, awak dah awak dah tak ada apa-apa dalam kehidupan awak, bawa nak berdoa pada Allah, bawa nak minta pada Allah, sia-sia je hidup awak. Kalau awak jadi orang yang berjaya, nak dia dapat A dalam peperiksaan, jangan tunggu masa nak dekat exam, ya Allah nak A, tapi usaha tak ada. Macam mana Allah nak bagi? Awak tengok masa ni baru nak solat 5 waktu, cukup 5 waktu. Cukup 5 waktu kerana apa? Kerana subuh dulu pernah tinggal. Tapi bila nak exam ni, subuh tak pernah tinggal. Power betul. Tapi kamu kena ingat, kamu buat tu kerana apa? Kerana Allah ke kerana exam? Bahaya. Jadi bila kamu mindset, fikiran kamu kerana exam, nescaya rugilah awak. Tapi tak ada masalah. Nak buat. Tapi kamu kena ingat. Kamu minta istighfar balik pada Allah Taala. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Sebab apa kita selalu buat dosa? Sebab berdosa mintalah, ya Allah Tuhanku, memudahkanlah. Aku nak ubah dari hidup aku, ya Allah. Tolong ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Permudahkanlah urusan diriku ni ya Allah. Diriku ni liat nak berubah. Doa. Kalau awak diri susah berubah, doa macam tu. Doa elok, lembut. Lagi bagus doa lah Arab lah. Kalau tak erti Arab tak apa, Melayu pun tak apa. Tak masalah, Allah faham. Cuma lebih afdalnya bahasa Arab lah. Lebih afdalnya lebih baik. Macam mana dalam firman Allah SWT tadi? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jangan orang kata kalau orang tak berdoa ni orang sombong. Allah Taala cakap ni. Berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi dalam kehidupan kita berdoalah. Sebab senjata mukmin adalah doa. Okey, mari kita saksikan satu video untuk kita sama-sama kongsi pada diri kita, kongsi pada rakan-rakan yang lain. Amalkan untuk diri sendiri dan sampaikanlah kepada kawan-kawan yang lain. Sekejap Ustaz nak share satu video. Boleh tutup kamera, mic, Ustaz tutup chat. Tutup kamera Ustaz.
Manfaat doa bagi kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah inti ibadah. Kemudian doa bagi Kejap Okay, selamat menonton. manfaat doa bagi kehidupan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, doa itu adalah inti ibadah. Kemudian beliau SAW membaca firman Allah yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, enggan berdoa kepada Allah, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Doa adalah ibadah sekaligus tanda penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, dia meminta pertolongan kepada Allah. Melalui doa, dia memohon rahmatnya. Dengan doa pula, dia berlindung dari petaka. Kemudian dengan doa, dia mengungkapkan ketergantungannya kepada Allah, kehinaannya sebagai manusia, dan kehampaan dirinya dari kekuatan tanpa bantuan darinya. Dengan doa, Al-Quran dibuka, yaitu dalam surat Al-Fatihah ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Dan dengan doa pula Al-Quran ditutup, yaitu dengan surat An-Nas ketika kita mengatakan a'udzu birabbin nas. Doa memberikan ketenangan jiwa, karena di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta. Ya Allah, tiada yang mudah melainkan apa yang engkau jadikan mudah, dan kesukaran engkau jadikan mudah jika engkau menghendaki. Doa menyucikan hati, karena ketika seorang hamba bersimpuh di hadapan penciptanya, mengetuk pintunya, ketika itulah sifat kesombongan telah ditiadakan dari hatinya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang paling lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa, dan orang yang paling pelit adalah orang yang pelit mengucapkan salam. Doa memberikan kemenangan dan kekuatan, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah akan memenangkan umat ini melalui doa orang-orang yang lemah, melalui salat mereka dan keikhlasan mereka. Al-Hujj. Ustaz, kenapa Ustaz? Ustaz ada ke? Ada. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau mau masuk ke hutan, Ada yang buka kamera, tutup jap. Tutup kamera, tutup mic. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita kalau mau masuk ke hutan, kita mesti punya senjata. Kalau tidak, kita akan diterkam oleh binatang buas. Begitu juga dengan dunia. Dunia ini banyak binatang buas. Ada harimau, ada buaya, ada singa. Maka harus ada. Apa senjata kita? Ad-du'a silahul mu'min. Wa imaduddin. Doa itu adalah tiangnya. Kalau ada kita lihat masjid dengan kubah emas, megah, mewah, cantik, maka sesungguhnya ada inti bangunan itu. Apa dia? Tiang. Kalau tiangnya rapuh, dia akan tumbang. Dan tiangnya itu adalah doa. Wa nurus samawati wal ard. Cahaya langit dan bumi itu adalah doa. Itu ucapan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang tidak mau berdoa, orang yang sombong, angkuh. Karena doa itu permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, alhamdulillah video tadi telah ditunjukkan dah disampaikan apa perkara penting dalam doa ni doa senjata apa? Siapa tahu? Kita sebagai umat Islam, apakah senjata kita? Doa. Doa, yes. Apa-apa pun doa. Doa, dekat mana-mana doa. Bukan dalam solat je doa. Dekat mana-mana. Atas kereta doa. Atas kapal terbang doa. Dalam kaki doa. Masa berjalan kaki doa. On the way pergi kedai beli makanan, beli air dalam kaki berdoa. Tak payahlah tunjuk sangat doa tu, tadah tangan doa. Kejap lagi kan kena langgar kereta kan, kena langgar motor kan. Tak pasal-pasal slipper terbang. Tapi kalau nak berdoa je lah dalam masa berjalan. Ustaz bagi tahu awak cara nak berdoa. Awak doa dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Macam awak nak pergi sekolah kan. Dari kat kereta naik dengan mak ayah awak yang jauh lah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, harap-harap sampai, takut tak sampai. Ya Allah, harap-harap sampai, takut tak sampai. Itu ustaz sebagai penuntut ilmu, masa ustaz dulu, ustaz doa macam tu dengan Allah. Dah lah sekali alhamdulillah ustaz sampai ke tempat ustaz nak belajar tu. Jadi kita doa ni tak kisah apa doa sekalipun Allah faham. Doa dalam bahasa India ke, doa dalam bahasa Thailand ke, bahasa Cina ke, bahasa Rusia ke, bahasa Jerman ke, bahasa Turki ke, bahasa Arab dah tentulah. Masuk dengan bahasa-bahasa lain. Orang India, Pakistan, Uzbekistan yang bla-bla di sana tu, mereka boleh berbahasa Arab. Tetapi kebanyakannya mereka dalam menghayati sambil doa sambil menangis, banyaknya mereka doa mengikut bahasa mereka sendiri. Mula-mula bahasa Arab, lepas tu bolehlah campur bahasa kita sendiri. Boleh, tak ada masalah. Yang penting doa masa kat luar, dekat aktiviti luar, janganlah tanda tangan. Lepas tu dalam, lepas tu orang-orang pelik. Kenapa orang tu berjogi sambil doa? Tak pernah lagi orang berjogi sambil berdoa Ada? Entah-entah tu video TikTok kot. Lepas tu lalu kena langgar basikal orang dekat taman. Tak boleh lah So kalau doa tak semestinya kena tanda tangan. Kalau kat luar tak payah tanda tangan tak apa, tak ada masalah. Dalam kaki doa. Atas kapal terbang doa. Berjalan doa. Dalam kereta doa. Semua doa. Doa tak semestinya kena tanda tangan. Tanda tangan paling afdal waktu awak lepas solat, tadahlah tangan. Lepas baca Yasin, baca doa-doa belajar ke, doa apa dalam keadaan duduk tenang, tadah tangan, ia lebih baik. Lebih afdal. Kalau awak ada aktiviti luar, tak payah nak tanda tangan pun tak apa. Melainkan ada benda tu program rasmi sekolah yang melibatkan doa, disuruh tadah tangan, baru kita tadah tangan. Tengok pada situasi dan keadaan. Okey, faham? Jangan besok ada pula ada pula murid, antara murid dalam ni tiba-tiba masuk berita. Katanya ada murid ni dia berjoging sambil berdoa tadah tangan. Tak tahu semua orang dilanggar, depan dia langgar, dia sondol semua. Macam kita Myvi, semua dia sondol dia. Kita Ford Ranger pun semua dia sondol je kita tak nak kita jadi kita tak nak kita jadi macam tu lah. Kita nak jadi orang yang lebih baik dengan kita faham bergantung pada situasi dan keadaan. Okey, jadi Ustaz rasa dengan video tadi tu, tamatnya video akhir tadi Ustaz tunjuk dan tamatlah kelas kita pada petang ni. Boleh buka kamera anda untuk mengambil happy-happy sikit. Ya, tu dia.
Okey, yang nak mengaji pula. Yang nak hafal Quran, hafal Quran, yang nak hafal surah Al-Insyiqaq dan tasmih bagi tahu atau jangan left. Yang mana dah hafal boleh left lah nanti kejap lagi. Jangan left sekarang. 1 2 3 1 2 3. Okey, dah. Okey, dengan itu tamatlah sesi pengabaran kita pada petang ini. Maka tamatlah pembelajaran kita pada petang ini, iaitu subjek tauhid. Jadi kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Rabbil alamin. Assalamualaikum.